أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبان العباد منهج التربية في القرآن المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله للإصلاح والتعليم، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jadi alhamdulillah, jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ruang dan peluang kita dapat sama berkumpul pada malam yang mulia ini. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pembahasan kita dalam kitab Al-Hudud, tajuk yang baru iaitu Al-Khamru, tentang arak. Bab hudud, Kitabul Hudud, babnya tentang bab arak. Faslun, wa man syariba khamran aw syaraban muskaran yuhaddu arba'in. Jadi barang siapa yang minum arak atau minum apa-apa minuman yang memabukkan, maka akan dirotan sebanyak 40 kali sebatan. Jadi arak ni ijma' ulama sepakat mengatakan haram, sebab dalam Quran Allah SWT firman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya arak, judi, sehingga akhir ayat Allah kata rijsun, najis, fajtanibuhu, maka kamu jauhilahnya, maka wajib kita jauhi, maka hukumnya haram. Tapi arak ni bukannya diharamkan terus, tak. Arak diharamkan secara beransur-ansur. Pada permulaan Islam, arak tidak lagi diharamkan. Kemudian tahun kedua hijrah, tuan-tuan, tahun kedua hijrah barulah arak diharamkan, selepas mana peperangan Uhud. Selepas peperangan Uhud arak diharamkan. Jadi arak ni tidak diharamkan sekaligus. Arak diharamkan secara beransur-ansur. Ala kulihan, selepas itu arak secara qat'i hukumnya haram. Jadi dalam matan tadi kita sebut barang siapa yang minum arak. Okey, apakah syarat-syarat seorang itu kena had? Seorang itu kena sebatan 40 kali. Apa syarat-syaratnya? Pertama, dia mestilah mukallaf. Dia mestilah orang yang dipertanggungjawabkan. Seorang yang mukallaf. Dia mesti Islam baru dia kena. Dia mesti sudah balik, dia tidak gila, barulah dia kena hukuman tersebut. Yang kedua, mukhtaran, mestilah pilihan dia sendiri. Ni macam biasalah, tuan-tuan, syarat sebelum ni sama. Kalaulah arak tu diminum sebab terpaksa, dipaksa. Nota kaki kita dah bincang apa maksud paksa sebelum ni. Paksa sama ada paksa, mestilah dipaksa oleh orang yang boleh membahayakan diri dia. Kalau sakat budak-budak paksa orang tua minum arak, tidak dipanggil sebagai paksa. Dan mestilah kemungkinan ancaman itu boleh terjadi. Orang kata, kalau kau tak minum arak, aku bunuh kau. Jadi memang ada sejarah bunuh orang. Jadi memang terkenang orang jahat. Jadi kalau begitu, kalau minum arak dipaksa bukan secara sukarela, maka tidak.
tidak dinamakan sebagai tidak akan kena hukuman. Yang kedua, bukan darurat. Bukan dah tak ada apa dah. Dah tak ada apa dah. Makanan dan minuman tak ada apa, yang ada arak je. Mungkin dengan minum arak sikit dia boleh meneruskan kehidupan dia sekejap. Mungkin. Jadi kalau terpaksa maka dia tidak, kalau darurat terpaksa maka dia tidak dikenakan hukuman hudud. Aliman bitahrim, dia mesti tahu arak ni hukumnya haram. Dia mesti tahu arak ni hukumnya haram. Jadi tak logik lah. Kalau orang tinggal kat negara Islam macam kita sekarang tu tak, dia kena tangkap, kenapa minum arak? Saya tak tahu arak tu haram. Tu tak logik lah tuan-tuan. Tak logik. Tapi kalau dia tinggal jauh daripada negara Islam, jauh, dia masuk Islam, lepas tu dia balik kampung dia terus, tak tahu, dia minum. Bila dia minum, dia tak tahu hukumnya haram, tak ada pendakwah kat situ, maka ketika itu dia tidak dikenakan hukuman hudud. Jadi selain pada arak, kata apa-apa minuman yang memabukkan, setiap yang memabukkan diharamkan. Setiap minuman yang memabukkan, kalau sikit, kalau banyak mabuk, maka sikit pun tetap diharamkan. Okay. Jadi hadnya adalah 40 kali untuk orang yang merdeka. Kalau hamba macam biasa kita kata, hamba separuh daripada had orang yang merdeka. Kalau merdeka 40, maka hamba 20. Sebab apa? Sebab satu hadis dalam Sahih Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merotan orang yang minum arak dengan pelepah tamar dan dengan sepatu, dengan kasut sebanyak 40 kali. Sebanyak 40 kali. Jadi kalau dia minum arak banyak kali, baru dapat tangkap. Minum. Berapa kali dah minum? 10 kali. Jadi berapa kali kena sebatan tuan-tuan? Sekali. Maksudnya sekali hukuman, sekali sebatan, walaupun sebelum tu dia minum banyak kali. Lepas tu kalau dia tangkap lagi, 40 kali lagi. Kalau tangkap lagi, 40 kali lagi. 40 kali lagi. Cuma boleh dinaikkan sehingga 80 kali. Ada dalil-dalilnya, kita akan baca sebentar nanti. Adapun ada hadis tuan-tuan yang mengatakan kalau minum arak, hadis ni ada dalam Abu Daud, ada dalam Sunan Nasa'i, ada dalam Ibnu Majah. Jadi hadisnya apa? Hadisnya Nabi kata, kalau siapa mabuk, rotan dia, kemudian dia mabuk, rotan dia lagi, kemudian dia mabuk, rotan dia lagi. Kalau dia mabuk sampai 4 kali, maka bunuhlah dia. Ada hadis begitu tuan-tuan. Tapi ulama kita kata hadis itu mansukh. Hukumnya asalnya ada, tapi hukumnya telah dibatalkan dengan ijma' ulama. Ijma' ulama membatalkan. Ijma' ulama mengatakan hadis itu sudah tidak dipakai lagi. Sebab selepas kewafatan Nabi, sahabat-sahabat tidak ada riwayat yang menghukum orang yang minum lebih 3 kali ni dengan hukuman bunuh, menunjukkan bahawa hadis itu tidak dipakai oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa sahabat Nabi tak pakai? Sedangkan sahabat-sahabat Nabi orang yang paling kuat mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahawa hukum itu sudah tidak ada lagi, telah dimansuhkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah mansuh. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita lah nak faham hukum fiqah ni, baca hadis. Habis orang tuan-tuan. Betul tak? Kita zalim, kita ambil nyawa orang tanpa hak, walaupun dia buat salah. Bukan semua kesalahan boleh dibunuh. Ada dalil dalam Sunan Abi Daud, ada Ibnu Majah, ada. Kita keluarkan dalil. Rupanya dalil itu telah dimansuhkan. Dalil sebut telah dimansuhkan hukumannya.
Hukumnya telah dimansuhkan. Sebab tu bahaya. Kalau berkaitan dengan hukum hakam, nak ambil terus daripada Quran, nak ambil terus daripada hadis. Tak boleh tidak, kena rujuk juga pada ulama. Tak ada tuan-tuan, orang zaman sekarang ni tak ada. Boleh tengok Quran, tengok hadis, keluarkan dalil kalau tak rujuk ulama. Betul tak? Macam ni dia nak faham. Saya tak pegang kitab fiqah. Fiqah ni ulama tulis, saya pegang hadis dan Quran. Baca hadis tak faham, dia tengok syarah ulama kat bawah, ikut ulama lah tu, betul tak? Jadi dia ikut ulama yang mensyarahkan hadis tu. Dia tak ikut ulama, dia bukan ikut hadis tuan-tuan, dia ikut kefahaman ulama. Ni kadang-kadang orang salah faham. Saya nak Quran je, dia baca Quran tak faham, buka tafsir. Tafsir itu siapa tulis? Ulama yang tulis. Ulama yang tulis. Jadi ada perbahasan yang berpecah-pecah, masalah akidah, masalah tasawuf, masalah fiqah, dalam syarah-syarah hadis dan syarah-syarah tafsir. Contoh, dalam syarah yang masyhur pada Sahih Bukhari, Fathul Bari, ada macam-macam masalah fiqah yang dibincangkan. Cuma tidak teratur, tak ikut bab. Kalau kita baca hadis tak faham, baca syarah hadis, faham. Lepas tu mengaku ambil terus pada hadis. Ambil pada ulama yang syarahkan kitab tu. Jadi cuma ulama kita nak mudahkan tuan-tuan. Kalau tak, macam mana kita nak belajar? Hadis tu berterabur. Jadi ulama kita susun ikut bab dalam fiqah, kan? Lepas istinbat hukum, susun letak masalah hukum yang telah dikeluarkan dalam kitab fiqah. Jadi kita baca kitab fiqah kecil-kecil, memanglah tak disebutkan dalil. Kena buka kitab fiqah yang besar-besar. Dah buka kitab fiqah yang besar-besar, bahasanya tinggi, tak boleh baca. Jadi kadolah ke diri tu. Jadi kita ambil je. Tuan-tuan jangan risau. Kalau kitab tu kitab muktabar yang dalam mazhab Syafi'i atau dalam mazhab-mazhab yang lain, semua kitab tersebut berdasarkan dalil. Ada dalil. Tak ada ulama kita pandai-pandai keluar hukum macam tu je. Tak ada. Mana ada orang yang tak taklid sekarang? Tengok, okey saya faham. Dia faham tu, dia mesti ada baca syarah ulama. Sebenarnya tuan-tuan, bukan masalah nak ikut Al-Quran dan hadis. Masalah nak suruh kita ikutlah pahaman kami. Ikutlah guru kami, ikutlah ulama kami. Ini taksub tuan-tuan. Ini taksub. Ini taksub. Ambil tu contoh tuan-tuan. Ada satu pandangan sebelum ni yang mengatakan lambang capal tu boleh menjadi syirik. Ni geng-geng Al-Quran Sunnah lah tuan-tuan. Apa-apa kami Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran Sunnah. Dia buat dalil apa? Dia buat tu dalil tuan-tuan. Dia buat satu dalil. Dalil yang boleh bawa kepada syirik sebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mengarahkan supaya pokok ketika perjanjian Aqabah tu kan duk buat pokok kan, pokok itu ditebang sebab takut berlaku syirik. Pokok itu ditebang sebab berlaku syirik. Jadi fatwanya maka tak boleh lah, haram. Sebab apa? Sebab takut berlaku syirik. Jadi tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan hukumnya dhaif. Sebab apa? Sebab sanadnya terputus. Nafi' meriwayatkan daripada Nafi' daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ni golongan yang pegang pada hadis ni. Kamu nak ikut hadis je, hadis yang sahih je. Tapi dalam bab ni sebab tak kena ambil hadis dhaif. Ambil dhaif. Nafi' ambil terus kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Nafi' ni siapa? Nafi' ni hamba kepada Ibnu Umar. Dan Nafi' ni tak pernah jumpa Sayyidina Umar. Jadi kalau Nafi' yang diriwayatkan terus kepada Sayyidina Umar, tak ada Ibnu Umar. Bila tak ada Ibnu Umar, sanad tu terputus. Bila sanad tu terputus, maka hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, hadis lemah. Sedangkan ada jalur yang lain daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis daripada, minta maaf, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mengatakan, Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, ketika kami pulang pergi ke sana, kami sudah tidak tahu
Sudah tidak dapat bezakan mana satu pohonnya. Mana satu pohonnya. Maksudnya kalau Nafiq riwayatkan pendiri rumah tak tahu pohonnya yang mana satu, macam mana pula kata pohonnya dipotong? Dan hadis ni kuat. Sebab tu saya kata sebenarnya bukan nak seru sangat ikut hadis yang kuat pun. Bukan sebenarnya suruh ikut Al-Quran dan hadis pun, tapi nak suruh ikutlah pandangan kami. Ini bahaya tuan-tuan. Jadi hadis dhaif mana boleh menjadi dasar hukum fiqah sampai kita nak haramkan suatu perkara. Jadi hukumnya harus tuan-tuan. Hukumnya harus. Tapi tak bolehlah kita iktikad ada kelebihan. Barang siapa yang pakai topi, yang ada capal, maka akan sentiasa dirahmati oleh Tuhan. Itu bahaya. Sepatutnya lambang-lambang yang mulia tuan-tuan letaklah atas kopiah, tu tak? Ke macam mana? Letak atas songkok, letaklah atas serban, macam tu. Letak atas topi tu pun bukanlah salah, cuma tak berkena lah. Kalau kita kata kita nak muliakan barang tersebut, kita nak muliakan lambang tersebut, maka letaklah di tempat yang sesuai. Okey. Sampai mana tadi? Hilang. Okey. Jadi hadis tersebut walaupun ada dalam kitab-kitab muktabar, tapi hadis tersebut mansukh. Maka bila mansukh tidak boleh diguna pakai. Hukumnya sudah tak ada. Hadisnya masih tulis, tapi hukumnya sudah tidak diguna pakai. Okey. Jadi setiap minuman yang banyaknya memabukkan, minum banyak mabuk, minum sikit tak mabuk. Maka kalau minum banyak mabuk haram, maka sikit pun jadi haram. Sebab apa? Ada dalam Sahih Bukhari Muslim, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata yang sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya adalah haram. Jadi tak kisahlah sikit ke banyak ke, kalau mabuk hukumnya haram. Okey. Kalau orang tengah mabuk tuan-tuan, tiba-tiba bila dia sedar, dia kata saya ni dipaksa minum. Tadi mabuk ke? Mabuk. Lepas tu dia kata saya mabuk bukan saya sengaja mabuk, saya orang paksa saya minum arak. Kan? Kalau tak saya akan dibunuh, kalau tak saya akan dicederakan. Jadi kalaulah begitu, dia kena bersumpah. Okey, sumpah. Dia kata sumpah dengan nama Allah yang aku dipaksa. Bila dia bersumpah, maka kita kena bebaskan dia. Dah kalau dia bohong, kalau dia bohong macam mana? Jadi hudud ni kan, fadra'u, tolaklah al-hudud, hudud. Tolaklah hudud dengan syubhah. Kalau ada syubhah, maka kena tinggalkan hudud. Tak boleh paksa orang mengaku. Tak boleh paksa orang mengaku. Okey. Nanti dengan apa kita boleh sabitkan hukuman minum arak ni akan dibincangkan di belakang nanti. Kalau dia baru masuk Islam, orang Islam baru masuk Islam, dia tak tahu hukum, dia tahu hukumnya haram, dia minum, maka dimaafkan. Dia tidak kena hudud, walaupun dia tu duduk negara Islam. Walaupun dia kata tak tahu, tak syarat dia duduk negara Islam mesti kena. Maksud kalau dia baru masuk Islam, dia tak tahu, maka dimaafkan, dia tidak kena hudud. Sebab hudud macam kita kata tadi, kena tolak dengan perkara-perkara syubhat. Tapi berbeza kalau dia tahu haram, tapi dia tak tahu kena 40 kali sebatan. Betul tak? Kan ramai dalam kalangan kita yang tahu arak ni hukumnya haram, dan ramai orang bukan Islam yang tahu arak ni hukumnya haram, sebab tu tak boleh jual, sebab tu Islam tak boleh minum. Terutama negara majmuk macam kita, biasanya orang tahu masuk Islam, dia tahu dah arak tu hukumnya haram, cuma
Dia tak tahu kalau minum arak ni kena 40 kali sebatan ke, 20 kali sebatan ke, kena penjara. Tak tahu salah tu hukumannya apa, atau hanya berdosa tak kena hukuman. Dia tak tahu. Jadi bila dia tak tahu tuan-tuan hukuman, dia tahu hukumnya haram, tak tahu bilang hukuman berapa, dia tetap kena 40 kali sebatan. Sebab apa? Dah tahu perkara tu haram maksiat, sebab apa buat? Dah tahu perkara itu haram, kenapa buat? Sebab tu hukumnya haram. Hukumnya dia akan kena 40 kali sebatan. Okey. Diharamkan minum arak untuk berubat dan untuk kerana terlampau haus. Nanti ada penitilannya ya. Sebab apa diharamkan untuk berubat ni? Sebab Nabi Muhammad SAW berkata, bila mana ditanya tentang hukum arak ni untuk berubat, Nabi kata ianya bukan ubat dan ianya adalah penyakit. Maksudnya ianya tidak memberi manfaat. Dan dalam Quran pun Allah SWT berfirman yang manfaat bagi arak ni sikit. Jadi sebab apa pula haram untuk kalau orang haus sangat, tak ada air, ada arak je? Sebab apa? Sebab arak tak hilangkan haus. Jadi arak ni dia menambahkan rasa haus. Bukan minum arak lega, dah. Minum arak akan menambahkan rasa haus. Sebab tabiat arak ni dia panas dan dia mengeringkan tekak. Jadi kalau tidak memberi faedah, kalau tidak memberi faedah, buat apa kita minum arak ketika darurat? Jadi inilah kajian ahli tib, ahli perubatan. Arak ini tidak menyebabkan kita hilang lapar kita, dan arak ini tidak menyebabkan hilang haus. Okey. Tapi kalaulah ada kajian doktor yang guna arak atau seumpama dengannya, dadah yang mabukkan ni, kalaulah ada kajian doktor, saya ulang, ada kajian doktor, kalau ambil dia boleh sembuh, dia boleh kurangkan sakit, dia boleh sembuh, dalam keadaan dengan syarat tidak ada dah ubat yang lain. Tak ada ubat lain, ada tu je. Tak ada ubat yang lain, ada tu je. Yang ada boleh sembuh arak sahaja, yang lain tak ada. Kajian perubatan kata memang boleh sembuh, kan? Kemungkinan yang tinggi boleh sembuh, maka ketika itu dibenarkan menggunakan arak. Dibenarkan menggunakan arak. Ataupun arak ni boleh cepatkan sembuh. Ada ubat lain yang suci tapi lambat sembuh, 2-3 tahun pun sembuh. Arak ni kalau ambil boleh sebulan sembuh, contoh. Maka ketika itu diharuskan, dengan syarat kajian itu diperakui oleh seorang doktor yang muslim, yang adil. Maksud doktor yang baik, doktor yang baik, doktor yang baik, maka ketika itu tidak mengapa, boleh digunakan. Dan arak dan perkara-perkara yang memabuk dan barang-barang ataupun ubat-ubat yang memabukkan juga boleh diambil, boleh digunakan untuk memotong anggota-anggota untuk ketika mana pembedahan. Sebab bedah kan sakit. Kalau tak ambil bius tu mabukkan tak? Mabukkanlah, menyebabkan kita hilang ingatan, kita pingsan, kita tak sedar. Jadi untuk pembedahan dibenarkan,
Kalau dah tak ada benda lain dah, memang ada tu je, untuk membuatkan kita tak rasa ketika pembedahan itu lakukan. Jadi kita gunakan benda yang boleh memabukkan pesakit, benda yang boleh menyebabkan pesakit tak rasa sakit ketika mana pembedahan dibuat, maka ianya dibenarkan. Jadi nak rotan ni macam mana tuan-tuan? Rotan macam kita cakap sebelum ni, ulama kita kata sama ada dengan rotan betul, dengan syarat rotan itu tidak tajam, tidak terlampau besar. Rotan yang biasa, tidak terlalu besar, tak tajam, ekor pari tak boleh. Rotan orang sampai tersiat kulit, rotan tarik kulit berjalan, hukumnya haram tuan-tuan. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Rotan yang saiz biasa, tidak terlampau besar. Ataupun menggunakan tangan, boleh pukul pakai tangan. Tangan pukul, tangan 40 kali. Ataupun menggunakan kasut, boleh. Yang guna kasut boleh 40 kali. Ataupun menggunakan hujung baju tu lipat hujung, pukul, boleh. Sebab apa? Sebab ada riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah beberapa hadis yang menunjukkan bahawa Nabi membenarkan pukulan menggunakan alat-alat tersebut. Okey. Jadi seterusnya harus bagi imam menambah. Imam ni maksudnya hakim lah tuan-tuan. Bagus, harus bagi seorang hakim untuk tambah daripada 40 kali menjadi 80 kali. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi rotan 40 kali, Abu Bakar rotan 40 kali, Sayyidina Umar rotan 80 kali. Sayyidina Umar rotan 80 kali. Jadi Sayyidina Umar rotan lebih sikit. Jadi boleh. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW suruh kita ikut sunnah dia dan sunnah Khulafa'ur Rashidin Al-Mahdiyyin. Jadi ulama kita sepakat Khulafa' ni ada 4 orang. Khulafa' Ar-Rashidin ada 4 orang. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Uthman, yang keempat Sayyidina Ali. Nabi suruh kita ikut. Jadi fatwa mereka tu memang kita boleh ikut. Kita boleh ikut. Kita kena ikut sebab Nabi suruh kita ikut. Tapi bila cerita tentang 4 orang khalifah ni, ada orang yang menggunakan ijma' ulama' tak ada 4 khalifah ni untuk merendahkan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ada yang gunakan kalau betul Sayyidina Muawiyah itu benar, betul sahabat Nabi, bukan seorang munafik. Sahabat Muawiyah ni seorang yang benar. Kenapa dia tak termasuk dalam Khulafa'ur Rashidin yang 4? Dia kan sahabat Nabi. Tuan-tuan, kalau tak termasuk, tak semestinya orang tu tak baik. Tu kita kena ingat, sebelum Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah, siapa khalifah tuan-tuan? Bukan Sayyidina Uthman, bukan, minta maaf bukan Sayyidina Ali tuan-tuan. Selepas Sayyidina Ali meninggal, para sahabat berbai'ah dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan ni bagus ke tak bagus tuan-tuan? Bukan cakap bagus tuan-tuan. Dia adalah penghulu bagi pemuda di syurga. Sayyidina Hasan ni ahli syurga. Sayyidina Hasan ni baik orangnya, turut tidak termasuk dalam Khulafa'ur Rashidin. Dia pegang sekejap je, kemudian letak jawatan, dia serahkan kepada Sayyidina Muawiyah. Jadi mereka semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena hormati mereka. Jadi dia kata dan umar 80, semua itu sunnah. Sebab ada sunnah Nabi, sunnah Khulafaur Rasyidin. Akan tetapi saya nak kata wa hadza ahabbu ilayya, dan inilah yang aku paling suka. Berapa kali? 80 kali. Sebab apa? Sebab saya nak kata orang ni kalau dia mabuk, dia akan cakap mengarut-ngarut. Dia akan cakap mengarut-ngarut. Cakap mengarut. Bila dia cakap mengarut, dia akan mula berbohong. Yalah, cakap tak betul lah, bohong lah. Cakap tak betul.
Jadi sebab dia mabuk, dia akan cakap tak betul, sebab itulah kena 80 kali. Itu pandangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi kalau orang yang merdeka boleh tambah 40 kali jadi 80 kali. Kalau hamba 20 kali kali 2 jadi 40 kali sebatan. Okey, seterusnya, apa yang menyebabkan seseorang itu dikenakan had, dikenakan rotan? Yang pertama sama dengan bayinah, ada bukti. Kita dah bincang sebelum ni dalam bab zina kan, bukti yang dimasukkan adalah 4 orang saksi yang adil, 4 orang saksi lelaki yang adil. Tapi dalam arak, dalam bab arak ni tak perlu sampai 4 orang, mesti 2 orang lelaki yang adil cukup dah. Nampak dia minum arak, maka boleh menyebabkan dia kena rotan sebanyak 40 kali sebatan. 2 orang saksi cukup dah. 2 orang saksi sudah mencukupi. Kalau perempuan yang nampak macam mana? Seorang lelaki, lepas tu ada perempuan 5-6 orang, maka orang itu kalau perakuan setakat seorang lelaki, yang lain perempuan, maka perakuan itu tidak diterima. Perakuan itu tidak diterima. Mesti lelaki yang adil, mesti lelaki yang adil. Yang pertama. Yang kedua, awil ikrar, ataupun dia mengaku sendiri, saya memang minum arak, jadi saya nak dikenakan hukuman kata saya sebab saya minum arak, maka dia dikenakan hukuman tersebut. Tapi yang macam kita pernah bincang sebelum ni, setiap pengakuan boleh tarik balik. Kalau hatta ketika mana hukuman dijalankan, dia kena rotan sekali, 2 kali, 3 kali, dia kata tak aku tak minum arak, kan mula-mula dia mengaku dah kena rotan, sakit kena rotan, dia kata aku tak minum arak. Jadi wajib berhenti daripada rotan, tak boleh teruskan, sebab dia telah tarik balik pengakuan dia. Dia tidak boleh, dia telah tarik pengakuan dia. Dan tidak boleh dihukum semata-mata ada bau arak. Macam cikgu sekolah kan, borokok borokok hutan. Dalam bab arak ni, kalaulah, sebab ni hudud tuan-tuan, hudud ni kita kena tolak. Hudud ni kita kena tolak kalau ada syubhah. Kalau mulut dia bau arak, tuan-tuan, confirm ke kalau mulut dia bau arak, dia telan arak tu? Mungkin dia kumuh-kumuh je, betul tak? Mungkin dia rasa tak selesa, dia pun ambil, ada botol ada arak kan, makan dari sekat, dia kumuh-kumuh arak, dia tak minum. Ada kemungkinan, walaupun kita tak kalah minum je, tak boleh tuan-tuan. Takkan ni tak boleh. Kita angkap sepasang kekasih, dia tengah berpeluk dalam kereta, tangkap, buat apa? Tangkap, kita tak boleh kata ni mesti pernah berzina kan, takkanlah peluk je. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Maksudnya setakat tu je, setakat yang kita nampak je. Kalau dia mengaku tu lain cerita, tapi kalau dia tak mengaku, kita tak boleh tuduh dia sebarang-sebarang. Dalam bab zina tadi, kalau tuduh dia berzina, sedangkan kita tak nampak perbuatan zina tu, tak ada 4 orang saksi yang adil, kita nampak dia melakukan perkara yang lain, atau kita nampak berzina tapi kita 2 orang je, kita tuduh kat mahkamah, kita pula kena rotan 80 kali sebatan tuan-tuan. Jadi berat, benda ni berat. Macam ni sama juga kalau cakap bau, bau arak ni, minum arak je, tak boleh kenakan dia hudud. Tak boleh kenakan dia hudud. Sama juga kalau dia muntah, keluar arak, keluar macam arak, bau muntah dia tu macam arak, bau muntah, bau arak ni, bau arak ni, kita tak boleh kenakan hukuman hudud, sebab masih ada lagi keraguan, betul ke yang masuk tu arak? Kalau muntah dia bau macam arak, macam mana? Mana kita tahu? Kalau dia makan berapa benda bercampur dengan perut dia, muntah, keluar bau macam arak, kan? Sebab dalam perut ni kan lama,
Kan dah ada perubahan, ada proses perubahan, percampuran. Mungkin bila keluar tuan-tuan tak sama macam masa masuk. Jadi ada kemungkinan yang mungkin dia tak minum arak. Bila ada kemungkinan seperti itu, maka dia tidak boleh dihukum hudud. Tak boleh 40 kali sebatan. Okey. Sebab ada kemungkinan tuan-tuan. Kalau ada kemungkinan, maka kita kena tolak hudud. Kebiasaannya tuan-tuan, orang yang minum dia tahu apa yang dia minum. Kebiasaannya orang yang minum tahu apa yang dia minum. Jadi kita percaya dengan apa yang dia cakap. Kita percaya apa yang dia cakap. Hatta kalau dia mengaku, ni macam kita cakap tadi, kalau dia mengaku memang betul dia minum arak, lepas tu dia tarik balik, kita tak boleh kena kehukuman. Lepas tu dia mengaku balik, kita rotan, tengah rotan tarik balik, kita kena berhenti berrotan. Jadi kaedahnya begitu. Dalam Islam tak boleh seorang tu disabitkan kesalahan, pertama kesalahan-kesalahan yang melibatkan individu, peribadi seperti ini dengan paksaan. Tolak paksa. Tak boleh pegang kayu, mengaku sampai dia mengaku. Jadi pengakuan tu sepatutnya tidak ambil kira. Kalau hukuman berdasarkan pengakuan yang dipaksa, maka hakikatnya kita telah berdosa ketika kita menghukum dia. Kan? Jadi bila kita baca tuan-tuan macam ni, kita faham dalam fiqh jinayat dalam bab hudud macam ni. Jadi hudud ni bukan senang-senang nak buat, betul tak tuan-tuan? Bukan senang-senang kita nak hukum. Sebab tu kadang-kadang orang bukan tolak hudud sebab tolak hudud, dia tolak hudud sebab tak faham hudud tu apa. Jadi kita jangan mudah-mudah cakap, oh ni tolak hukuman Allah. Siapa yang tolak hukuman Allah boleh jatuh kafir. Kadang-kadang dia bukan tolak pasal tu, kadang-kadang dia tolak sebab tak faham. Tak faham macam mana, dia kena dijelaskan. Kadang-kadang dia tolak sebab dia tak yakin, betul ke kalau hukuman hudud ni dijalankan semua orang kena? Menteri kena, kan, orang biasa kena, orang besar-besar kena, orang politik kena, betul ke akan kena? Kadang-kadang tak percaya sebab apa? Sebab sebelum ni ada salah-salah, orang besar-besar buat tak kena. Contoh, dia kata kalaulah benda kecil-kecil ni pun, kan hukuman kecil-kecil ni orang besar-besar buat tak kena, menteri buat tak kena, atau ahli politik buat tak kena, atau orang yang kaya buat tak kena. Jadi bila laksanakan hukuman macam ni, zalim. Sebab apa? Hukuman pada orang yang lemah aja, orang miskin je, rakyat marahin je yang kena. Jadi apa makna laksanakan hukuman ni? Kadang-kadang ditolak dengan sebab-sebab seperti ini. Jadi kalau ditolak, mereka menolak salah. Tapi kalau sebab-sebab seperti ini bukan sebab mereka tolak hukuman Allah tu, maka taklah sampai mereka dianggap menolak hukuman Allah. Kadang-kadang mereka menolak cara pelaksanaan. Betul ke? Sebab berdasarkan kajian diorang 10 tahun yang lepas, memang biasanya kat salah satu negara tu kalau orang besar-besar tak kena. Tukar 3-4 pemerintahan pun sama, orang besar-besar selamat, rakyat je kena. Mungkin tolak sebab macam tu. Mungkin tolak sebab begitu. Okey, yang terakhir, orang yang orang yang mabuk tidak boleh dikenakan hudud ketika mana dia mabuk. Masa mabuk jangan hukum dia, tahan dia dulu sampai dia sedar, baru boleh dikenakan hukuman. Sebab apa? Sebab tujuan hukuman ni untuk mendidik, untuk menghalang dia daripada buat lagi sekali. Kalaulah dia dihukum ketika mabuk, dia pun tak sedar, dia tak rasa sakit, jadi apa makna kita hukum dia? Jadi tidak memberi manfaat. Okey, cukup setakat tu. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.